أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmatnya lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung lagi huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-57, di mana Syekh Ibn Atha radhiyallahu anhu menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan zikir. Dimulai dengan zikir yang disebut sebagai zikir lisan dalam keadaan hati yang lupa, hati yang tidak ingat. Kemudian dituruti dengan zikir yang disertai dengan ingatan hati yang disebut sebagai yaqazah. Kemudian meningkat lagi kepada zikir yang dikatakan sebagai hadir ingatannya itu, iaitu disebut sebagai hudur. Zikir yang mana ingatannya teguh. Kemudian meningkat lagi sehingga sampai ke tahap zikir yang dapat melupakan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu disebut ghaibah amma siwal mazkur. Jadi tingkatan-tingkatan zikir ini adalah untuk mencapai hakikat zikir. Apa hakikat zikir? Iaitu ingatan seseorang terhadap Allah yang melupakan dia terhadap sesuatu yang lain. Itulah hakikat zikir. Dan untuk mencapai tahapan ini, pertama sekali perlu kepada riyadah, latihan-latihan amalan-amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama ahli tasawuf yang bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka ajarkan itu maka perlu diamalkan dengan bersungguh-sungguh, dengan istiqamah. Lalu bila diamalkan dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, dengan ada panduan dan pedomannya, cuba diistiqamahkan, maka insya-Allah akan berlakulah peningkatan zikir. Daripada zikir yang mulanya
Hanya lisan saja menyebut, hatinya lupa, disebut sebagai zikir ghaflah. Tapi kalau dia biasa lagi berzikir, mengamalkan lagi amalan-amalan itu dengan istiqamah, insya-Allah dengan kurnia Allah dia akan meningkat kepada zikir yang disebut sebagai zikir berserta dengan yaqazah. Yaqazah ni iaitu hati mula tersedar. Ketika mengamalkan zikir itu, hati mula ingat, hati mula tersedar dengan tersentuh dengan makna-makna zikir itu. Kemudian kalau diteruskan lagi, diistiqamahkan lagi, berterusan meriadah dirinya dengan berzikir itu, maka dengan kurnia Allah akan meningkat lagi tahapan zikirnya itu, sampai ke tahap yang disebut sebagai zikir yang hudur. Hudur ni hatinya kuat ingatannya, tersentuh hatinya dengan zikir yang diamalkan, kuat ingatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja ketika berzikir, bahkan ketika lisan tidak berzikir pun ingatan itu masih mengisi kalbunya, masih terasa di hatinya, masih teringat dalam ingatan dan perasaannya itu, sekalipun dia tidak lagi menyebutnya dengan lisan, dia tidak lagi berzikir, tetapi hatinya telah hidup, hatinya telah terkesan dengan zikirnya, merasai hakikat-hakikatnya, merasai kesan-kesan zikir itu. Dan kalau zikir ini diteruskan lagi riadahnya, diamalkan lagi, maka dengan izin Allah dia meningkat kepada zikir yang disebut sebagai zikir yang dapat melupakan sesuatu yang lain, iaitu dinamakan ghaibah amma siwal mazkur. Dan inilah hakikat zikirnya. Jadi itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha menerusi kalam hikmat yang ke-57. Baik, huraian alim ulama yang mensyarah kalam hikmat ini telah memberikan huraian yang agak panjang tentang bagi kalam hikmat ini, iaitu didatangkan di sini antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku selalu mengikuti sangkaan hamba-Ku terhadap diriku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Apa erti hadis ini? Pertama sekali, Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis kursi ini, hadis yang sahih, aku, kata Allah, adalah menurut keyakinan hamba-Ku terhadapku, menurut kepercayaan hamba-Ku terhadapku. Menurut kefahaman ulama tasawuf, Allah Ta'ala melayani kita ini adalah menurut kadar keyakinan seseorang terhadap Tuhan. Allah Ta'ala akan melayani kita ni menurut kadar keyakinan kita. Ada orang yang dilayani oleh Allah, terikat, layanannya itu terikat dengan undang-undang sebab musabab, dan itu adalah menurut keyakinan kita terhadap Allah. Apabila kalbu kita ini masih terikat dengan sebab musabab, maka Allah Ta'ala melayani kita berdasarkan kepada undang-undang itu juga. Dalam keyakinan, kita meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, bahawa tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah, tidak ada yang berkehendak menentukan segala kejadian melainkan Allah, tidak ada yang maha mengetahui segala-galanya melainkan Allah, tidak ada yang memberi rizki, mengurniakan rizki, sama ada sikit ke banyak ke, dapat ke tak dapat ke, melainkan Allah. Tidak ada yang menghidup dan mematikan melainkan Allah. Ini keyakinan tauhid kita. Semua orang mukmin perlu meyakini hakikat ini. Cuma tahap keyakinan seseorang itu tidak sama. Kita
sekalipun kita meyakini tidak ada yang menghidup dan mematikan melainkan Allah, itu keyakinan tauhid kita. Itu tidak boleh dikurangi, tak boleh kurang. Tetapi dari segi kekuatan, mungkin kita masih terpengaruh, qalbu kita ni masih terikat dengan sebab musabab. Memang kita tahu kehidupan dan kematian semata-mata urusan Allah. Tetapi dalam kejadian, Allah Ta'ala menjadikan peristiwa yang berlaku ni ada kaitan sebab musababnya. Kematian itu disebabkan dengan sebab yang bermacam-macam. Sebab sakit, sebab aksiden, sebab kena bunuh, macam-macam lah sebab-sebabnya. Tapi hakikat sebenar dalam keyakinan tauhid kita hanyalah Allah. Termasuk dalam pengertian la ilaha illallah. Oh, tidak ada yang menghidup dan mematikan melainkan Allah. Itu keyakinan tauhid kita. Tapi dari segi keyakinan, perasaan kita mungkin ada kelainan sikit. Kelainan dari segi mana? Allah Ta'ala mengatur alam ini dengan sistem, dengan undang-undang sebab musababnya. Sebab-sebab kematian seperti yang disebutkan tadi bermacam-macam. Tapi hakikatnya perkara itu terjadi semata-mata dengan kehendak, kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin itu, kita tidak ragu itu. Tetapi kalbu kita ini masih kuat terikat dengan sebab musababnya. Sebab musabab itu kadang-kadang membimbangkan kita, merunsingkan kita. Kita bimbang dengan sebab-sebab itu. Penyakit boleh menyebabkan kematian, dan bila penyakit itu datang akan menakutkan kita. Artinya kita masih terpengaruh dengan sebab musabab, tapi keyakinan kita tidak berubah, kekal, tetap bahawa hidup mati adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga urusan-urusan berkaitan dengan perkara-perkara lain, berkait dengan rezeki, keyakinan kita tidak berubah. Hanya Allah yang memberi rezeki, sikit ke banyak ke, ketentuan dia belaka, urusan dia semata-mata. Tapi sebab-sebab kepada rezeki ini bermacam-macam. Sebabnya kerana kerja yang dia dapat, kerajinan dia, kepintaran dia, usaha dia, peluang dia, dan macam-macam lah sebab-sebab. Jadi sebab-sebab ini kadang-kadang mempengaruhi kita. Bila kita mendapati tidak ada sebab-sebab rezeki, kadang-kadang merunsingkan kita, membimbangkan kita. Bila kita melihat adanya sebab-sebab rezeki, mententeramkan kita. Kita masih kuat terpengaruh dengan sebab musabab. Itu tahap keyakinan kita. Dan keyakinan itu tidak membatalkan iman. Kerana dalam keyakinan tauhid kita, kita ada tasdik, kita tetap membenarkan hanya Allah, la ilaha illallah. Tapi dari segi perasaan kita masih kuat terikat dengan sebab musabab. Jadi sesiapa yang begitu keadaannya, maka Allah Ta'ala melayani dia berdasarkan undang-undang sebab musabab. Maka berlaku atas dirinya menurut undang-undang itu. Rizkinya tidak akan sampai kecuali dia mengusahakannya untuk mendapatkan rezeki itu, dan sebagainya, begitulah. Namun ada di antara hamba-hamba Allah yang ditingkatkan keyakinannya itu sehingga dikurniakan Allah satu perasaan, satu keyakinan yang sudah tidak terikat lagi dengan sebab musabab, tidak dipandang lagi. Sebab musabab ini tidak lagi mempengaruhi kalbunya. Dia tahu sebab musabab ini, tetapi dari segi keyakinannya, hatinya sudah tidak terpengaruh dengan sebab musabab, tidak dipengaruhi oleh sebab musabab itu. Semata-mata kuat yakinnya kepada Allah. Hanyalah Allah yang menentukan, hanyalah Allah yang mentakdirkan, hanya Allah yang maha kuasa. Jadi sebab musabab ini tidak menguasai. Apabila sesuatu perkara itu tidak ada sebab musababnya, tidak merunsingkan hatinya. Apabila sesuatu perkara itu ada sebab musababnya, tidak menambahkan harapannya, kerana keyakinannya hanya semata kepada Allah. Ada orang berkeyakinan seperti ini, maka Allah Ta'ala melayani dia sesuai dengan keadaannya itu. Banyaklah berlaku atas dirinya itu perkara-perkara yang tak ikut undang-undang sebab musabab. Rizkinya dikurniakan tidak ikut jalur sebab musabab. Dan perkara-perkara lain pun banyak berlaku kadang-kadang tidak ikut undang-undang sebab musabab. Itu maksud. Jadi Allah Ta'ala
dalam hadis kursi ini, ana inda zanni abdi bi, aku adalah menurut keyakinan hambaku kepadaku. Ada riwayat yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf, cuma tidak kuat dari sanadnya dalam kitab dari sudut ilmu muhaddisin, ahli-ahli hadis, iaitu mafhumnya Nabi ada menyebut seperti yang disebut dalam sesuatu kitab tasawuf. Nabi kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada saudaraku Isa. Abizdada yakinan lama sya'alal ma', sekiranya dia bertambah keyakinan, pasti dia dapat berjalan di atas air. Atau riwayat-riwayat yang semakna dengannya, yang menguatkan apa yang saya sebut tadi, ana inda zanni abdi bi, aku, kata Allah, adalah menurut keyakinan hambaku terhadapku. Kemudian disebut selepas itu, wa ana ma'ahu in zakarani, dan aku bersama-sama dengan hambaku itu ketika dia ingat kepadaku. Apakah ketika kita lupa, kita terpisah daripada Allah? Tidak. Jangan faham seperti itu. Akidah tauhid kita ialah tidak ada satu makhluk pun, walaupun satu zarah yang kecil, yang terpisah daripada Allah, daripada kudratnya, iradatnya, ilmunya. Tidak ada. Tidak ada satu makhluk pun, walaupun makhluk yang sekecil-kecilnya, satu zarah yang terlepas, terpisah daripada taklukan sifat-sifat Allah. Jadi kalau begitu, apa maksud hadis kudusi ini, wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengan hambaku itu. Bila? Iza zakarani, apabila dia ingat kepadaku. Jadi seolahnya memahamkan kita, bila kita tak ingat, Tuhan tidak bersama dengan kita, kita terpisah daripadanya. Jangan. Hakikat tauhid yang perlu kita imani, yang perlu kita yakini, bahawa tidak ada suatu makhluk pun yang terpisah daripada Allah, terpisah daripada taklukan sifatnya, kudratnya, iradatnya, ilmunya dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan dengan bersama di sini, bersama yang khusus, bersama yang khusus, yakni Allah Ta'ala yang menyebut dalam hadis kursi ini, wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengan hamba-Ku itu, iza zakarni, apabila dia ingat kepadaku, iaitu kebersamaan yang khas yang tidak diperoleh oleh makhluk-makhluk lain. Sekalipun makhluk-makhluk lain juga tidak pernah terpisah daripada Tuhan penciptanya. Adapun orang yang berzikir ini, dia mendapat satu hal yang khususiah, Allah bersama dengannya secara yang lebih khusus, apa yang tidak diperoleh oleh makhluk-makhluk lain yang juga tidak pernah terpisah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat difaham daripada hadis kudusi ini bahawa zikir itulah yang akan menghubungkan seseorang hamba dengan penciptanya. Bila Allah Ta'ala menyebut wa ana ma'ahu in zakarani, dan aku bersama dengan hamba-Ku apabila dia ingat kepadaku. Jadi bersama di sini adalah menunjukkan ada satu hubungan yang khusus antara hamba dengan penciptanya. Dan yang menghubungkan seseorang hamba dengan penciptanya adalah dengan jalan zikir. Zikirlah yang akan menghubungkan seseorang secara khusus dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jika ia berzikir dalam hati pribadinya, yakni sendirian, sama ada berzikir secara bersendirian, tidak di khalayak ramai, atau berzikir di dalam hatinya, aku pun berzikir padanya dalam diriku. Seperti itu juga Allah Ta'ala membalasnya. Dengan arti, bila seseorang itu
berzikir kepada Allah secara bersendirian, tak ada orang tahu, maka demikian juga Allah Ta'ala ingat kepadanya. Bagaimana Allah Ta'ala ingat kepada kita, kita tidak tahu. Kita ingat kepada Allah, kita tahu caranya, kaifiatnya. Tapi Allah ingat kepada kita, kita tidak tahu caranya. Cuma kita tahu bahawa kita tidak dibiarkan, kita tidak dilupakan. Bagaimana keadaannya, kita tidak tahu, itu urusan ketuhanan. Dan jika ia berzikir di depan umum, yakni apabila seseorang itu berzikir di khalayak ramai, sama ada berzikir bersama-sama dengan orang atau berzikir secara berjemaah, difahami oleh ulama berzikir di khalayak ni, dan jika ia berzikir di depan umum, yakni berzikir secara berjemaah, beramai-ramai. Aku pun berzikir padanya di muka umum yang lebih baik dari golongannya. Yakni bila seseorang itu ingat kepada Allah secara terbuka, didengari dan diketahui oleh orang lain, ataupun berzikir secara berjemaah, maka Allah Ta'ala juga menyebut namanya itu di khalayak makhluk yang lebih mulia daripada manusia itu. Siapa? Para malaikat. Artinya bila seseorang itu berzikir dalam berkumpulan, berjemaah, maka Allah Ta'ala menyebut namanya itu di kalangan para malaikat. Para malaikat mengetahui, dimaklumkan, diberitahu tentang orang ini yang berzikir di khalayak ramai ini. Maksudnya, kalau kita berzikir di khalayak ramai atau berzikir secara berjemaah, sehingga orang tahu. Bila kita berzikir secara beramai-ramai, orang tahulah kita sedang berzikir. Maka bagaimana ganjaran yang ditunjukkan Allah? Allah Ta'ala memaklumkan namanya itu di kalangan para malaikat. Dengan arti malaikat tahu, diberitahu, dimaklumkan tentang orang ini yang berzikir secara terbuka, sehingga orang lain tahu dia berzikir. Kerana zikir berjemaah ni sudah tentulah orang lain tahu. Tapi di sisi gaibnya, Allah Ta'ala memaklumkan orang ini di kalangan para malaikat yang lebih mulia daripada manusia. Dan bila ia mendekat padaku sejengkal, bila seseorang itu berusaha nak mendekatkan diri kepada Allah, yang digambarkan dengan gambaran fizik. Kerana mendekatkan diri kepada Allah ini tidak melibatkan tempat. Kita kena ada keyakinan tauhid yang betul, bahawa Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, tidak sama dengan segala makhluknya. Laisa kamitslihi syai', seperti yang disebut dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada seseorang, bahkan sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan akidah kita, tauhid kita. Dan ayat yang menyebut tentang perkara ini muhkamat, dan ini merupakan salah satu di antara dasar-dasar akidah kita, dan tidak ada khilaf dalam bab ini. Keyakinan bahawa Allah Ta'ala ini bersifat mukhalafah, tidak sama dengan segala makhluknya dari semua segi. Kalau makhluk itu dia ada rupa dia, Allah tidak seperti itu. Kalau makhluk itu dia ada tempat dia, Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kalau makhluk itu dia ada berada komponen anggota itu ini, Allah Ta'ala tidak seperti itu. Segala apa yang berkait dengan makhluk Allah adalah lain dari yang demikian itu. Itu kita kemah molek, pegang molek. Dan ayat yang menyebut tentang perkara ini adalah muhkamat, yakni ayat yang jelas dan terang, yang tidak perlu, yang tidak ada makna-makna lain lagi. Memang terang dan jelas membawa maksud itu. Dan ini merupakan dasar akidah tauhid kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan faham golongan-golongan musyabbihah, mujassimah, golongan-golongan yang mensifatkan Tuhan ada rupa, ada bentuk, ada tempat di situ di sini. Jangan, itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa erti apabila seseorang itu
mendekatkan diri kepadaku sejengkal, ini hanyalah sebagai takbir, sebagai satu gambaran. Mendekatkan diri kepada Allah tidak melibatkan tempat sehingga perlu disebut sejengkal ke sedepa ke, tak. Tetapi nak digambarkan sesuatu yang bersifat maknawi dengan gambaran yang bersifat fisik supaya mudah kita faham. Jadi jangan kita sampai faham secara zahirnya bahawa nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu melibatkan tempat sehingga boleh diukur sejengkal, sehasta. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sejengkal ni hanyalah gambaran untuk menjelaskan proses mendekatkan diri kepada Allah itu. Digambarkan sejengkal, sedepa, itu peningkatan dari segi kedekatan, bukan jarak. Bila ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Yakni Allah Ta'ala nak beritahu, kalau kita mendekatkan diri kepadanya dengan suatu keadaan, maka berganda-ganda lagi lah balasannya. Berganda-ganda balasannya. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pendekatan, maka balasan Allah Ta'ala tu berganda-ganda daripada kita yang mendekatkan diri kepadanya. Itu maksudnya. Yakni Allah Ta'ala membalas usaha kita itu berganda-ganda daripada usaha kita itu. Dan bila ia mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah Ta'ala membalasnya sedepa. Demikianlah maknanya sama juga. Iaitu bila seseorang tu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu bentuk pendekatan, maka balasan Allahnya berganda-ganda daripada apa yang kita usahakan itu. Itu maksudnya. Jadi keterangan ini jangan difahami dalam bentuk satu jarak. Mana kita dekat sejengkal, Allah Ta'ala bagi dekat dengan kita sedepa. Kita pergi dekat sedepa pula, Allah Ta'ala mari pula sehasta. Jangan faham cara itu. Itu faham yang bercanggah dengan akidah kita. Jadi dia hanyalah merupakan takbir, yakni olahan bahasa yang nak menunjukkan tahap peningkatan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bila seseorang mendekatkan sikit, Allah Ta'ala membalahnya berganda-ganda. Bila banyak lagi, lebih lagi usahanya mendekatkan diri kepada Allah, maka dibalah berganda-ganda lagi. Seperti itu maksud. Dan bila ia datang kepadaku berjalan, yakni bila seseorang tu datang kepada Allah berjalan kaki, aku datang kepadanya berjalan cepat, yakni berlari-lari, harwalah disebut. Ini pun kena faham dengan baik. Sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dia ada dasar-dasar akidah yang jelas. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang mengandungi makna-makna yang ada keserupaan antara makhluk, antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan makhluk ciptaannya itu adalah sejumlah daripada ayat-ayat atau hadis-hadis yang disebut sebagai mutasyabihat. Bila sebut mutasyabihat ni, tak boleh pegang, tak boleh faham atas makna zahir dia tu. Sama ada kita mengambil pendekatan salaf, kita tidak pakai makna zahir dia tu, tapi kita tidak menghuraikannya, tidak menjelaskannya. Itu dinamakan sebagai tafwid. Atau kita tidak mengambil makna zahir dia tu, tapi kita jelaskan dia dengan makna-makna yang sesuai dengan ketuhanan, dengan hal-hal ketuhanan dan selaras dengan bahasa Arab. Yang itu dinamakan sebagai takwil. Jadi salah satu ni boleh. Tetapi dua-dua ni, salaf ke khalaf ke, tidak ada yang mengambil makna zahir itu. Tidak ada. Salaf pun tak pakai makna zahir, apatah khalaf. Dua-dua ni menolak makna zahir. Bezanya salaf tidak menjelaskan, tafwid namanya.
Khalaf menjelaskan berdasarkan kepada bahasa Arabnya. Takwil namanya. Dua-dua. Tidak ada yang menerima pakai makna zahir itu. Yang memakai makna zahir itu adalah faham mujassimah, musyabbihah, faham yang bertentang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena ingat ini. Jangan keliru bab ini. Banyaklah ayat-ayat seperti ini, seperti ayat-ayat yang mengaitkan Tuhan dengan arash, summa stawa 'alal 'arsy, atau seperti ayat-ayat yang mengaitkan Tuhan beranggota, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, atau ayat-ayat yang mengaitkan Tuhan dengan anggota yang lain seperti firman Allah, fasamma wajhullah, di sanalah wajah, yakni muka Allah. Ayat-ayat seperti ini yang menggambarkan Tuhan dengan gambaran-gambaran ada keserupaan dengan makhluk, semua ini termasuk dalam mutasyabihat. Tidak boleh difaham, diambil makna zahir dia tu. Ingat ini, jangan keliru ini. Ada orang berkata ini masalah khilaf. Ada orang berfaham, mengambil pegangan fahaman Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan Tuhan itu ada di situ, di sini. Ini khilaf. Ini tak ada khilaf bab ni. Tak ada khilaf bab ni. Ini usul akidah. Dasar akidah. Mukhalafatuhu lil hawadis itu dasar. Usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada khilaf dalam bab ini. Ada orang cuba nak mengaitkan dengan khilaf. Ada khilaf. Ada orang kata Tuhan itu tidak bertempat, satu pendapat. Selagi bertempat khilaf, bukan, tak ada khilaf bab ni. Mukhalafatuhu lil hawadits itu usul dasar akidah kita. Di kalangan Ahlus Sunnah tak ada khilaf. Kalau ada khilaf pun dengan fahaman yang lain dari Ahlus Sunnah. Kalau fahaman yang lain daripada Ahlus Sunnah adalah khilaf. Tapi itu di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dan bila ia datang kepadaku berjalan, yakni hamba-Ku mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjalan. Kita fahamlah berjalan. Aku datang kepadanya berjalan cepat, aku pula datang berjalan juga, jalan gaya cepat lagi, macam maraton tu. Jadi apa maksud semua ini? Samalah. Jangan difahami dengan makna zahirnya. Dia hanyalah sebagai suatu olahan bahasa nak menggambarkan bahawa bila seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu perkara, maka Allah Ta'ala membalasnya dengan berganda-ganda lagi. Kalau kita jalan kaki, Allah Ta'ala jalan cepat lagi. Macam tu. Ini hanyalah olahan bahasa. Bagi orang yang memakai kaedah bila Tuhan kata macam tu, kena pegang begitulah, tak boleh nak lagi. Dia terpaksa berkeyakinan Tuhan tu berjalan kaki juga. Ni, bila ada orang pakai kaedah tadi tu, kaedah bila Tuhan kata macam tu, maka tak boleh nak ditakwil-takwil, kena pakai begitulah. Kau pakai kaedah tu dan bertemu dengan hadis ini, maka tak nak lagi lah Tuhan tu berjalan kaki juga. Na'udzubillahi min zalik. Itulah akidah yang fasidah, akidah yang rosak, kefahaman yang rosak, keyakinan yang rosak. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tiada sesuatu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah pada hamba-Nya, melainkan ada batasan-batasannya. Kewajipan-kewajipan yang diperintahkan Allah kepada manusia ini, dia ada sepadang-sepadang dia. Semayang, ada waktu-waktu yang kita tak boleh semayang, waktu-waktu yang diharamkan. Lepas asar, lepas subuh,
kecuali qada. Di tempat-tempat tertentu ada batasan dia. Baca Al-Quran ketika kita berhadap sah tak boleh, perempuan yang haid tidak boleh, ada batasan dia. Demikianlah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa amal-amal yang diperintahkan Allah ini, kewajipan-kewajipan yang diwajibkan Allah kepada hamba ni, dia ada sepadang dia ada batasan dia. Puasa, ada hari-hari yang kita diharamkan puasa, tak boleh puasa. Ada hari raya, hari tasyrik, tak boleh puasa. Hari syak. Jadi kewajipan-kewajipan yang diperintahkan Allah ini, dia ada batasan dia. Kemudian bagi orang-orang yang uzur, dimaafkan bila tidak dapat melakukannya. Kewajipan-kewajipan ini, selain daripada dia ada batasan-batasan dia, orang-orang yang uzur pula diberi kelonggaran. Orang yang uzur daripada berpuasa kerana musafir, kerana sakit, maka diberikan kelonggaran, diberikan kemaafan. Dan demikianlah kewajipan-kewajipan yang lain, dia ada keuzuran-keuzuran dia. Itu adalah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kewajipan-kewajipan yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, kecuali zikir. Kata Abdullah bin Abbas, kecuali zikir. Kewajipan-kewajipan lain, dia ada batasan dia ada sepadan dia ada keuzuran dia. Kecuali zikir, kata Abdullah bin Abbas, dia tak ada sepadang, dia tak ada keuzuran, boleh buat bila-bila masa, di mana saja pun, dalam apa juga keadaan boleh dilakukan. Kecuali zikir, kata Abdullah bin Abbas, dia tak ada sepadang dan dia tak ada batasan, dia tak ada keuzuran. Dengan arti boleh buat di mana saja, bila-bila masa saja, dalam semua keadaan. Tidak seperti kewajipan-kewajipan yang lain. Maka tidak ada batas dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir ini. Tak ada. Dan macam mana berzikir dalam tandah? Dalam tandah, tidakkah itu satu batasan juga? Memang kalau kita berzikir dengan lisan tidak boleh, tetapi kalau berzikir dengan hati, itu tidak dilarang, bahkan disuruh. Jangan kita fikir tak boleh berzikir dalam tandah. Dengan hati-hati sekali, jangan. Tandah itulah tempat banyak setan, itu tempatnya. Jadi yang dilarang oleh syarak berzikir dengan lisan kerana nak menjaga kehormatan. Tetapi hati tetap tidak dilarang berzikir walaupun di dalam tandas, dengan qalbu, di dalam hati. Itu maksudnya. Kecuali zikir, kata Abdullah bin Abbas, tidak ada batasnya, tidak ada keuzurannya, boleh dilakukan di mana saja, bila-bila masa saja, dan dalam apa juga keadaan pun. Kecuali jika berubah akal. Kecuali bila seseorang tu dah hilang akal dia, tu dia nak kata apalah bila hilang akal. Firman Allah Ta'ala, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surah Ali Imran ayat 191. Artinya, orang yang sempurna akal, yakni ulul albab, orang yang ada mata akal dia, mata hati dia. Ulul albab ini orang yang ada basirah, orang yang ada mata hati dia. Cuma diterjemah di sini orang yang sempurna akal. Boleh.
Kerana orang yang bila Allah Ta'ala kurniakan basirah kepada seseorang, maka akalnya akan jadi sempurna. Boleh diterjemah ulul albab sebagai orang yang sempurna akal. Kenapa akal itu jadi sempurna? Kerana qalbunya bercahaya, qalbunya berbasirah, maka akalnya menjadi sempurna. Orang yang sempurna akal ialah mereka yang selalu berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring di atas pinggangnya, yakni menyanggeng, jerenggeng kata orang. Yang ini antara ciri-ciri satu golongan yang disebut dalam Al-Quran, golongan terpilih lah. Dalam Al-Quran disebut beberapa golongan yang ada khususiah dia. Para Nabi dan Rasul itu sudah tentu. Al-Anbiya wal Mursalin. Kemudian golongan Al-Muttaqin, Awliya. Semua ini disebut dalam Al-Quran. Ada golongan Muttaqin, ada golongan Awliya, ada golongan Muqarrabin. Dan antara nama-nama yang disebut dalam Al-Quran yang ada khususiahnya adalah ulul albab. Golongan ulul albab. Siapa mereka ini? Antara ciri-ciri mereka ini yang disebut dalam Al-Quran ialah orang yang hatinya hidup zikirnya, ingatannya, hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara cirinya. Orang yang hatinya itu sentiasa berhubung dengan Allah. Orang yang hatinya sentiasa ingat, hidup dengan zikrullah. Itu antara ciri-ciri golongan ulul albab yang digambarkan dalam ayat Al-Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu orang yang ingat kepada Allah dan kadang berdiri, duduk dan berbaring. Dengan erti perkataan berdiri, duduk, berbaring ini, bahasa ini disebut sebagai kinayah. Uslub ini disebut kinayah. Kinayah ni pelambangan. Apa artinya? Iaitu orang yang hidup hatinya, senantiasa hatinya terikat, terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatannya, kesedaran hatinya, perasaan hatinya sentiasa hidup dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma digambarkan dalam ayat berzikir dan kadang berdiri, duduk, baring. Itu adalah kinayah, nak beritahu orang yang qalbunya hidup, orang yang qalbunya itu sentiasa hidup, sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha. Ada perkataan yang tertinggal ni dalam kitab saya ni, kalimat ini tidak disebut. Jadi ada kesilapan dari segi cetakan ni lah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah. Kalimah uzkuru tu tak ada dalam kitab saya ni. Nanti boleh tambahlah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah. Jadi uzkuru tu ada perkataan itu. Jadi tidak ada dalam cetakan ini. Uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Suratul Ahzab ayat 41 hingga 42. Artinya, hai sekalian orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak zikir, dan bertasbihlah, yakni mengagungkan Allah pada pagi dan petang, yakni pagi, siang, senja, malam, di darat, di laut, di udara, pergi dan tidak pergi, yakni pada segala tempat dan masa, bagi yang kaya, miskin, sihat, sakit, terang-terangan atau sembunyian, dengan lisan atau hati, dan pada segala hal keadaan. Jadi ayat ini menganjurkan kita supaya memperbanyakkan zikir. Apa yang dimaksudkan dengan
zikir yang banyak yang disebut dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikran katsira. Zikir yang banyak ini apa artinya? Kalau kita kata 1,000, 2,000 lebih banyak. Kalau kita kata 10,000, 20,000 lebih banyak. Kalau kita kata berzikir sehari, 2 hari lebih banyak. Kalau kita kata berzikir 10 hari, 20 hari lebih banyak. Jadi kalau begitu, apa erti zikir yang banyak? Zikran katsira yang disebut di sini. Menurut tafsiran Ibnu Abbas, apa yang disebut tadi itu sebenarnya adalah tafsiran para ulama. Antaranya itu yang menyebut ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Selain daripada beliau ada lagi yang menyebutnya itu, iaitu berzikir pada waktu pagi, siang, malam, senja, di darat, sama ada ketika berada di daratan atau berada di lautan, sama ada berada di udara, atau ketika kita sedang bermusafir atau ketika sedang bermukim. Tak kira pada segala tempat, pada segala masa, sama ada bagi orang kaya, orang miskin, sama ada bagi orang sihat atau orang sakit, sama ada dilakukan secara terang-terangan atau secara tersembunyi, sama ada dilakukan secara lisan, bersuara, atau di dalam hati, atau semua keadaan. Jadi zikir yang banyak ni, zikir yang dilakukan tidak ada batasan masa, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan keadaan. Itulah zikir yang banyak. Bukanlah zikir yang banyak ni zikir yang diukur dengan jumlah. Kerana sesuatu jumlah itu mesti ada jumlah yang lebih besar lagi. Jadi zikir yang banyak ni zikir tak ada batasan. Tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan keadaan dan sebagainya. Itulah zikir yang banyak. Demikianlah huraian bagi kalam hikmat Syekh bin Atha yang ke-57 berkaitan dengan zikir dan tingkatan-tingkatannya. Baik, persoalan yang saya nak sebut sikit, apa kepentingan zikir ini sehingga Syekh bin Atha menyebutnya ini? Apa kepentingannya? Hendaklah kita sedar, hendaklah kita tahu bahawa zikir adalah inti bagi seluruh ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana ibadat yang tidak ada zikirnya, berarti ibadat itu kosong. Kosong dari segi isinya. Kalau tentang solat, disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan jelas dan nyata. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah sembahyang untuk tujuan. Ini tujuan dia. Ingat kepadaku, ingat kepada Allah. Artinya bahawa inti bagi salat itu adalah ingatan hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Berarti mana-mana ibadah solat yang tidak ada zikirnya, seumpama kalau batang tubuh kau, tubuh yang tidak ada ruhnya, tubuh yang mati, yang tidak ada ruhnya, tidak ada pengisiannya. Itu kalau kita bandingkan dengan tubuh badan. Maka demikianlah solat yang tidak ada zikirnya seperti tubuh yang tak ada ruh. Sebab zikir itu adalah inti bagi ibadah. Bukan saja solat, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Dan inilah yang telah ditegaskan oleh Syekh Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Qayyim. Dia kata semua ibadat-ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya
semuanya bertujuan untuk melaksanakan zikrullah, bertujuan supaya hidupnya zikrullah. Jadi mana-mana ibadah yang dalam pelaksanaannya itu terpisah dari zikrullah, ibadah tu akan jadi kosong. Ibadah tu kosong berarti tidak ada pengintinya, tidak ada pengisiannya. Kalau kuih tak ada iti dalam, paung kosong, tak ada iti dalam, tak ada rasa tu tak ada. Itu tamsilan mudahnya. Maka sebab itu pentingnya kita memahami persoalan zikir ni. Kenapa? Kerana dia menjadi inti bagi ibadah. Itulah yang akan memberi harga dan nilai kepada ibadah kita. Itulah yang akan memberikan nilai, tingkatan bagi ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang seterusnya, yang ke-58, ini kalam hikmat yang ke-58 ini dia menyentuh perkara yang lain sikit lagi. Bukan lagi, maksudnya tidak lagi berkait secara khusus dengan zikir, ada persoalan lain pula. Apa kata Syekh Ibn Atta? Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'alathu ala ma fa'altahu min wujudi zillat. Sebahagian daripada tanda matinya hati, iaitu jika tidak merasa sedih, yakni tidak merasa susah kerana tertinggalnya suatu amalan, perbuatan kebaikan, yakni kewajipan-kewajipan itu. Jika tidak menyesal jika terjadi berbuat sesuatu pelanggaran dosa. Menerusi kalam hikmah yang ke-58 ni, Syekh Ibn Atta nak beritahu tentang kondisi keadaan bagi kalbu manusia. Kalbu manusia ni boleh disifatkan dengan beberapa sifat. Boleh dikatakan kalbu yang sihat, kalbu yang sakit, kalbu yang mati, kalbu yang hidup. Ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Ada hati yang sihat, ada hati yang sakit. Kalbu yang hidup ini sudah tentu kalbu yang penuh dengan keimanan dan keyakinan. Kalbu yang mati pula kalbu yang tidak ada keimanan dan keyakinan. Yang ada hanyalah kekufuran, kufur. Jadi kekufuran itu artinya kalbu yang mati. Iman itu artinya kalbu yang hidup. Kemudian yang hidup ni pula ada yang sihat, ada yang sakit. Kalbu yang hidup dan sihat, itu bukan saja dia ada iman, tetapi penuh dengan kebaikannya, penuh dengan amal solehnya, dengan sifat-sifat baiknya, mahmudahnya dan sebagainya. Itu bukan saja kalbu yang hidup tetapi sihat. Ada kalbu yang hidup tapi sakit. Dia bermukmin, dia beriman kepada Allah, hidup tetapi sakit. Sakit dengan arti banyak sifat-sifat mazmumah di dalam hatinya, banyak sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak yang buruk bersarang dalam hatinya, dengan ujubnya, dengan takaburnya, dengan riyaknya, dengan hasadnya, dengan tamaknya, dengan tidak redanya, tidak syukurnya, tidak sabarnya, dan bermacam-macam sifat yang mazmumah itu bersarang. Jadi itulah yang dikatakan hati yang hidup tetapi sakit. Hati yang hidup dan sihat bukan saja mukmin, tetapi akhlak-akhlak yang baik mengisi kalbunya, dengan redanya, dengan qanaahnya, dengan zuhudnya.
dan segala macam, dengan ikhlasnya, dengan khusyuknya, dengan hadirnya, muraqabahnya, bermacam-macam. Itu adalah hati yang hidup dan sehat. Jadi kalau hati itu bila teruk sangat hati, dia akan mati. Mati ni berarti dia sudah menolak keimanan, kufur. Hati yang terisi dengan kekufuran dan keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana hati manusia ini adalah merupakan dimensi dalaman manusia. Kerana manusia ini ada dua sudut zahir dan sudut batin. Sudut zahir kita, badan kita ni sama juga, ada mati ada hidup. Kemudian hak hidup pula ada sihat ada sakit. Itu badan zahir kita. Kalbu kita pun macam tu jugalah. Jadi kalau badan zahir kita ni yang hidup, boleh berjalan lah, boleh bergerak. Kalau mati, tak boleh buat benda-benda lah, mati dah, dia gerak bersatu dah, mati dah. Hak boleh berjalan, boleh bergerak ni, hak hidup ni, ada orang sihat, ada orang sakit. Hak sihat ni kau segera mega. Dia hidup, boleh berfungsi dengan baik, segera mega. Boleh makan sedap, boleh tidur sedap, boleh pergi mari dengan terawih, tak ada halangan langsung. Hak hidup ni pula ada orang sakit. Hidup bergerak, tapi sakit pinggang lah, sakit orat lah, tak boleh makan benda tu lah, tak boleh makan benda ni lah, macam-macam halangan. Hidup tapi sakit. Maka kalau badan manusia macam tu, kalbu manusia pun macam tu jugalah. Cuma bezanya, hak melibatkan badan ni, dia akan berakhir dengan kematian. Bila manusia mati, sakit ke tak sakit ke, ya habis dengan mati. Bila mati tu habis. Penyakit berat mana ke, darah tinggi ke, lemah jantung ke, lupa ke, bila mati habis penyakit tu. Tapi kalau penyakit kalbu ni, penyakit dalaman ni, hak ni akan dibawa sampai ke penghujung dalam kubur, di alam barzakh. Tu beza. Penyakit dalam ni, penyakit dalam batin kita ni tidak berhenti dengan kematian. Tidak seperti penyakit badan kita ni. Kalau badan kita ni ke mana-mana sakit pun bila mati habislah cerita dia. Tapi kalau kalbu kita disakit, penyakit dia itu akan ditanggung, akan dibawa sampai ke alam barzakh, sampai ke alam akhirat. Itu tempat beza. Jadi sekarang badan yang zahir ni, keadaan badan kita yang zahir ni, yang sehat, yang hidup, sama ada sehat atau sakit atau yang mati ni, hak tu senang kita tengok. Orang ni hidup, kita cang dia boleh gerak, bernafas lagi, hidup lah. Boleh cang, mudah pengecaman dia. Orang ni mati, duduk tak gerak dah, nafas pun tak gerak, tuang pun senyap, mati. Boleh kenal, boleh cang mudah. Kawan ni sihat, nampak jalan mudah gini, kita nampak boleh cang kenal. Aktiviti dia mudah, makan pun tak patang ini, begitu, nampak sihat dia tu. Air muka pun ini, tubuh pun nampak segar molek, boleh cang dengan molek. Tapi kalau dia sakit, kita pun nampak dorok, nak bangun pun dorok, tubuh pun kering lah, nampak tak apa sihat muka, kulit pun nampak penyakit macam-macamnya, boleh nampak, senang lah nampak. Tapi kalau penyakit batin, penyakit kalbu, payah nak cam, payah nak nampak. Maka sebab itu Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmat ini memberitahu tanda-tanda dia, alamat-alamatnya. Apa tanda bahawa kalbu manusia ni sakit? Apa tanda dia? Kalau badan kita ni sakit, kita mudah cam, kita mudah kenal. Tapi kalbu kita sakit, payah kita nak cam. Maka ulama tasawuf, termasuklah Syekh Ibn Atha ini, mengajarkan kita alamat-alamat tandanya untuk kita jadikan pedoman untuk diri kita, bukan nak ukur orang. Untuk kita jadi pedoman untuk diri kita. Baik, apa kata Syekh Ibn Atha? Sebahagian daripada tanda matinya hati,
tanda mati. Kalau tak mati pun sakit berat, sakit. Iaitu jika tidak merasa sedih, tak ada perasaan sedih, tak ada perasaan susah, perasaan sedih, kerana tertinggalnya suatu amal perbuatan kebaikan, yakni kerana tertinggalnya suatu perbuatan kewajipan. Tidak semayang, tidak rasa apa, tidak puasa, tidak rasa apa, tidak keluar zakat, tidak rasa apa. Jadi mana-mana kewajipan yang ditinggalkan dan orang yang meninggalkannya itu tidak ada rasa sebarang kesedihan pun, itu alamat kalbunya itu kalau tak mati pun sakit berat, tak berasa sedih langsung atas kewajipan-kewajipan yang ditinggalkan. Dan kewajipan itu banyak, bukan saja kewajipan ibadah, kewajipan kita terhadap Allah dalam bentuk ibadah, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu kewajipan kita terhadap Allah. Ada lagi kewajipan kita hak lain, terhadap keluarga kita, terhadap mak ayah kita, terhadap anak-anak kita, masyarakat kita, ada kewajipan-kewajipan terhadap jiran kita, dan semuanya sama. Bahawa kewajipan-kewajipan ini bila ditinggalkan tidak mendatangkan kesedihan, tak ada rasa sedih langsung, tak semayang, tak rasa sedih, dan benda-benda lain lagi. Kita tidak menghormati jiran kita, kita duk palah sama dengan dia, tak rasa apa-apa, tak rasa sedih. Dengan kawan-kawan kita pun gitu juga, hubungan kita ni dengan orang ni, dengan anak bini kita, keluarga kita, kewajipan-kewajipan yang berkait itu, bila kita tidak tunaikan, tak rasa sedih, tak rasa kesedihan langsung. Maka kata Syekh Ibn Atta, itu antara tanda kalbu tu kalau tak mati pun dia sakit, dia tengah sakit, dia tak sihat. Bila tidak ada kesedihan ni, apabila dia meninggalkan kewajipan-kewajipan agamanya, iaitu muwafaqat. Muwafaqat ni iaitu kebajikan, sama ada dia melibatkan kewajipan ataupun apa-apa saja yang diperintahkan oleh syarak. Jadi muwafaqat ni luas makna dia, sesuatu yang membetuli syarak. Yang membetuli syarak ni ada yang berbentuk kewajipan dan ada yang berbentuk perkara-perkara galakan sunat. Jadi apabila tertinggalnya muwafaqat ni, sama ada kewajipan ke ataupun perkara-perkara yang digalakkan ke, tidak dibuat, dia akan rasa sedih. Itu tanda hatinya hidup. Tapi bila tidak ada perasaan huznu ni, rasa sedih ni, bila muwafaqat tadi itu tertinggal atau ditinggalkan, tidak dilaksanakan, sama ada kewajipan ke ataupun amalan-amalan yang dituntut ke tapi tidak dibuat ke, dia akan tak rasa sedih apa-apa. Itu tanda hatinya sakit, hati yang sakit. Demikian juga kata Syekh Ibn Atta, tidak menyesal jika terjadi berbuat sesuatu pelanggaran dosa, zillat. Zillat ni gelincir. Kalau muwafaqat tadi tu membetuli perintah Allah, perintah-perintahnya macam saya sebut tadilah, ada yang bersifat kewajipan, wajib, ada yang bersifat sunat atau galakan. Tapi tanda hati kita ni hidup, kita tak sedih bila tidak melaksanakan semua itu. Jadi sekarang ni tanda yang kedua ni iaitu tidak menyesal, tidak ada nadam, penyesalan apabila terjadinya ataupun dia melakukan sesuatu yang dikira tergelincir. Zillat ni gelincir, terbabah. Dan gelincir ni banyak, ada gelincir sikit, ada gelincir teruk, jatuh gaung. Gelincir teruk ni, jatuh gaung ni, dia tergelincir dengan melakukan dosa-dosa besar lah, gelincir, zillat. Ada gelincir lari dari dalam lasan sikit, itu dia melakukan dosa-dosa kecil atau perkara-perkara yang dimakruhkan, gelincir sikit. Tapi semua itu termasuk zillat. Dan kata Syekh Ibn Atta, antara tanda
bahawa hati seseorang tu sakit ataupun mati, iaitu tidak ada penyesalan, tidak ada nadam apabila dia melakukan perkara-perkara yang gelincir tadi itu, sama ada dosa-dosa besar ke ataupun dosa-dosa kecil ke, ataupun perkara-perkara yang tidak dituntut, yang makruh kan, tak ada rasa penyesalan apa-apa, terutamanya gelincir yang teruk tadilah, iaitu dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil ni. Bila dia melakukan itu, dia tidak ada nadam, tidak ada penyesalan langsung dalam hati dia. Itu alamat bahawa hati itu sakit ataupun dekat-dekat nak mati ataupun mati. Jadi bila tidak melaksanakan muwafaqat, kemudian tak rasa sedih, kemudian bila melakukan perkara-perkara yang tergelincir tadi itu, zillat, tidak rasa menyesal, tak ada rasa penyesalan, itu adalah alamat hati yang sakit atau mati. Dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih atau menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia seorang mukmin, yakni yang beriman. Yakni Nabi kata, siapa yang merasa suka hati, gembira bila dia buat amal kebaikan, suka hati, gembira hati bila buat baik, kemudian dia rasa sedih pula, rasa menyesal pula bila dia buat dosa, buat salah, orang ini kata Nabi seorang mukmin. Macam mana kita nak memahami hadis ini? Sebab Nabi kata, bila dia buat baik, dia rasa suka, senang hati dengan kebaikan, dia baik, perkara baik yang dia buat. Kalau dia buat baik, perkara kebaikan, ketaatan, ibadah, dia rasa gembira hati, suka hati. Tapi kalau dia buat dosa, dia buat kesalahan, dia akan rasa sedih, rasa menyesal. Ni mukmin. Bagaimana dengan orang yang tidak rasa seperti itu? Dia buat baik, tapi taklah menimbulkan rasa kegembiraan dalam hati dia, tapi dia buatlah kebaikan tu, ketaatan, ibadah, kewajipan dia laksana. Dia buat ketaatan, kewajipan agama dia tak, dia buat kebaikan, dia buat, tapi tak adalah rasa satu kegembiraan, kesukaan, tak ada timbul perasaan tu. Demikian juga kalau seseorang tu dia buat salah, buat dosa, tak ada rasa sedih, menyesal, guana pula yang tu. Ini nak beritahu cara faham. Kalau tak kena cara faham ini, boleh membawa pada pemikiran yang celaru dan terjebak dengan faham khawarij. Jadi benda macam ni kita kena faham dengan baik. Kita faham, bila jangan kita faham secara yang tidak ada asas. Contoh macam mana? Bila kita baca hadis macam ni, orang ni disebut oleh Nabi sebagai mukmin. Sebab apa? Bila dia buat baik, dia buat perkara kebaikan, dia buat ketaatan, dia buat ibadah, dia buat laksanakan kewajipan, dia rasa suka hati, gembira dengan benda tu. Kemudian bila dia buat salah, dia buat dosa, dia rasa sedih dan menyesal. Orang ni orang mukmin. Kalau kita faham orang tak ada perasaan ni, dia bukan mukmin lah. Itu kita bimbang. Ada faham, gaya faham semacam itu. Dan inilah asas-asas berfikir kelompok Khawarij satu ketika dulu yang mengkafirkan orang Islam, mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Amr bin al-As dan ramai lagi lah, kerana berfikir dengan cara yang semacam ini. Faham selapih orang panggil. Jadi kalau begitu, macam mana kita nak faham hadis ini? Jadi bila Nabi kata orang yang buat baik, buat ketaatan, laksanakan kewajipan, dia rasa senang, gembira hati, kemudian dia buat salah, buat dosa, dia rasa sedih dan menyesal, itu adalah mukmin yang sempurna iman dia. Orang yang tak ada perasaan-perasaan ni, jangan kata dia tidak beriman.
Yang kata dia tidak beriman, cuma imannya tidak sempurna. Kena faham macam itu. Baik, saya nak bagi contoh lain. Ni gaya faham ni yang menyebabkan keliru sebahagian daripada masyarakat kita dalam memahami perkara ni, sehingga membawa kepada faham yang salah ni, kerana dalam menafsirkan dalil-dalil ni lah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya senya orang-orang yang beriman ini, apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka itu, gemetar. Innamal mu'minun, innam, hanya senya orang-orang yang beriman ni, bila disebut nama Allah, gemetar kalbunya. Hanya senya orang beriman. Macam mana kita nak faham ayat ini? Dan mungkin ada orang akan faham, kalau kita ni bila disebut nama Allah tak gemetar tu, ni bukan beriman lah ni. Ini kefahaman yang keliru. Jadi kalau kita faham cara tadi itu, inilah yang menyebabkan kita akan ada kefahaman yang keliru, persepsi yang keliru, dan boleh menyebabkan perkara yang bukan-bukan. Jadi kalau sebut ayat tadi tu, innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum, hanya senya orang yang beriman ni, iaitu orang yang bila disebut nama Allah gemetar. Bagi orang tidak gemetar macam mana? Tidak beriman ke macam mana? Jangan faham macam itu. Bahawa ini adalah menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi innamal mu'minun, hanya senya orang beriman, kita kena faham hanya senya orang yang sempurna imannya. Iaitu apabila disebut nama Allah gemetar, itu alamat kesempurnaan. Tapi bagi orang yang tidak merasa seperti itu, jangan nafikan imannya. Hanya kurang sempurna. Iman tetap mukmin, tapi kurang sempurna. Kalau kita buat ukuran ni, siapa dia agaknya di antara kita ni bila sebut nama Allah ketar, gemetar? Seorang habuk tak ada. Seorang habuk tak ada. Apakah kita nak nafikan iman semua ini? Tidak. Itu cara faham. Sama juga, saya nak bagi contoh-contoh lain. Ini gaya faham yang salah yang menyebabkan kepada persepsi dan hukuman yang salah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu itu, tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu itu sehingga dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya. Yang ni hadis ni beritahu seorang tu tidak dikira beriman, tak beriman dia. Sehingga sampai bila? Sehingga dia ni suka orang lain dapat seperti yang dia suka. Contohnya, kalau dia suka dapat untung, dia nak pun orang lain untung juga. Tapi kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita, berapa ramai orang yang hatinya itu dipenuhi dengan iri hati. Tidak senang tengok orang boleh, nak biar dia je boleh. Berapa ramai orang hati macam ni? Dan sekiranya ada orang yang hati macam ni, kita nak ukur macam mana? Dan sekarang hadis ni, zahir hadis ni, tak beriman lah tu. Tak senang orang lain dapat, dia nak biar boleh ke dia je. Berlawan dengan hadis. Kerana hadis ni kata tidak beriman seorang kamu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sehingga dia kasih untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk diri dia. Jadi kalau orang tak berasa gitu, berdasarkan hadis tak beriman lah. Seperti itu kan kita nak faham? Jangan faham seperti itu. Jadi bila disebut dalam hadis
La yu'minu ahadukum itu tidak beriman, artinya tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman seorang kamu itu sehingga dia mengasihi untuk dirinya, untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk diri dia, yakni iman yang sempurna itu. Bila seseorang tu dia ada mahabbah dengan sesama muslim, kalau dia mengharapkan diri dia itu berjaya, dia mengharapkan diri itu sihat, kalau dia mengharapkan dirinya itu selamat, begitu juga dia harap orang lain, dia nak orang lain gitu juga. Inilah kesempurnaan iman. Bagi orang yang tak ada perasaan ni, dia nak dia biarlah orang lain, dia nak dia jangan boleh ke orang lain, jangan jadi ke orang lain, biar boleh ke dia je. Maka ini alamat tidak sempurnanya iman, bukan alamat tidak beriman. Jangan salah faham. Bukan alamat tidak beriman, tapi alamat tidak sempurnanya iman. Maksud saya nak beritahu bahawa dalil-dalil seperti ini ni perlu kita rujuk kepada huraian alim ulama kita. Perlu kita rujuk. Yang tahu tentang dalil-dalil secara yang lebih meluas, dalil-dalil Al-Quran hadis secara yang lebih luas lagi. Yang tahu tentang aspek selok-belok bahasanya, uslubnya dan sebagainya. Saya nak beri contoh lain lagi. Contoh ni, maksudnya kalau faham secara zahirnya, ia boleh membawa kepada tanggapan tadi itu. Kalau hadis yang saya sebutkan tadi itu difaham secara zahir, seolahnya orang yang deki kat orang bukan beriman lah. Padahal deki itu dosa je, tapi tidaklah berarti tidak beriman. Tapi zahir hadis, kalau difaham secara zahir, orang akan berfahaman seperti itu. Sama juga dengan dalil-dalil yang saya sebut sebelum tadi itu, iaitu orang yang bila sebut nama Allah gemetar. Jadi orang tidak gemetar, apakah berarti dia tidak beriman? Tidak. Tapi zahir ayat seperti itu, bahawa orang beriman ni bila sebut nama Allah gemetar. Zahir ayat dia memberi faham kepada kita orang yang tidak begitu tidak beriman. Tapi bukan seperti itu yang perlu kita faham. Dia adalah menunjukkan kesempurnaan. Lagi contoh saya nak beri. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina itu ketika dia sedang berzina dalam keadaan dia beriman pada waktu itu. Hadis ini memberi faham bahawa orang yang melakukan zina itu, dan sebenarnya bukan zina, itu contoh sajalah, dosa-dosa besar yang lain, bahawa dia tidak beriman. Zahir hadis ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan dia beriman. Nak katanya masa dia buat benda tu dia tidak beriman. Apakah berarti dia telah kufur dengan perbuatan zina itu? Tidak. Zahirnya macam itulah. Tetapi kefahaman yang betulnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan kepada kaedah, dalil-dalil, kaedah dan perkara lain lagi, bahawa yang dikatakan beriman di sini tidak sempurna iman. Yakni orang yang berzina ni ketika berzina tu bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna iman, tapi masih lagi mukmin. Begitu kita kena faham. Sebab apa saya terangkan ini? Cara faham seperti inilah yang membentuk gaya berfikir Khawarij yang suatu ketika dulu telah mengkufurkan para sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi, mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Amr bin al-As, mengkafirkan Sayyidina Muawiyah dan ramai lagi dikafirkan. Kenapa? Kerana faham selapih ni, faham cara zahir ni. Faham selapih inilah yang menyebabkan adanya perkara-perkara yang berlaku dalam sejarah Islam. Kelompok Khawarij ini mengkafirkan para sahabat Nabi, dan pemikiran ini berkembang sampai ke zaman kita ini kerana faham selapih terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini. Itu saya nak terangkan. Kau tengok ayat itu selapih, dalil-dalil saya sebut tadi tu, ni orang ni tidak beriman, orang ni tidak beriman. Padahal kita tahu zina ada hukumnya. Kalau dia tidak beriman, hukuman zina itu bukan hukuman zina, dia hukum bunuh.
Tapi tidak pernah berlaku dalam sejarah Islam orang yang berzina dihukum secara hukuman yang lain daripada hukuman zina tadi itu. Muhsan, ghairu muhsan, dia ada hukuman sendiri. Jadi kalau orang ini dianggap sudah kafir, hukumannya bukan hukuman itu, hukuman lain. Tapi kenyataannya bahawa perbuatan itu dosa, bukan berarti tidak beriman. Tapi zahir hadis menunjukkan, memahamkan tidak beriman. Sebab apa semacam tu? Kita kena faham bahawa inilah yang perkara yang perlu kita rujuk kepada alim ulama kita dalam memahami nas-nas syar'i. Jadi sikit lagi dah. Jadi itulah yang saya rasa perlu kita faham baik-baik supaya tidak timbul kekeliruan. Jadi berkait dengan hadis yang disebutkan tadi itu, Nabi nak beritahu tentang kesempurnaan iman. Bahawa antara tanda kesempurnaan iman tu, bila dia buat baik, dia rasa suka hati dengan kebaikan itu, suka buat baik dia. Bahawa dia buat baik itu dan kadang disuka, gembira hati. Dan kalau dia melakukan salah, dosa, dia akan rasa sedih dan menyesal. Itu tanda kesempurnaan iman. Ya, tanda kesempurnaan iman. Sekalipun zahir hadis tak menyebut kesempurnaan, menyebut dia itu mukmin. Memahamkan kepada kita hak tak ada tanda tu seolahnya tidak ada imannya, bukan seperti itu. Maka dalam kefahaman Ahlus-Sunnah, bahawa Ahlus-Sunnah wal Jamaah, bahawa itu menunjukkan kepada kesempurnaan iman. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ini, kerana lepas ini ada huraian hadis yang agak panjang. Jadi sekadar itu untuk kuliah kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah akan bersambung lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.